اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 14. Muka surat 14. Baris yang ke-18 daripada atas. Baris yang ke-18 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ke-16 daripada 21 perkara yang membatalkan sembahyang, melebihkan rukun fi'li dengan sengajanya. Jadi ke-16 daripada 21 perkara yang membatalkan sembahyang, melebih akan rukun fi'li dengan sengajanya. Melebih akan rukun fi'li, keluar rukun qauli. Kemudian melebihkan rukun fi'li ni pula dengan sengaja, bersalahan kalau terlupa. Melebihkan rukun fi'li, bukan qauli, dengan sengaja. Melebihkan rukun fi'li ni, contoh rokok 2 kali, sujud 3 kali. Kemudian pula dengan sengaja, kalau kita kata orang buat lah. Dah tak pasal-pasal hari ni pelik berasa rajin nak rokok 2 kali. Tak ada orang buat kerja gitu. Tidak tak sengaja ni kan, kata tak berlaku, kata hak tak ingat. Tu nak kata warna lagi dah. Apa benda pun boleh berlaku, dah ingat ni. Tu kata kalau dengan sengaja tu dah berdiri 2 kali, rokok 2 kali, tu melebihkan rukun fi'li. Tapi kemarin berdiri 2 kali, rokok 2 kali, 1 rakaat kemarin, tak sedar. Kemarin subuh kemarin, tu sedar tu. Tu siapa rukun qiyam 2 kali mana pada 1 rakaat, rukun rokok siapa 2 kali mana 1 rakaat. Pagi kemarin tak sedar. Dah iyalah. Tu bukan melebihkan rukun fi'li, memang rukun dia gitu. Memang rukun dia gitu. Kalau kita semai gerhana dengan niat kita nak buat peseng gitu, memang berdiri 2 kali tu rukun, rokok 2 kali tu rukun. Kalau kita memang kuasa di hati kitanya nak semai gerhana, hak peseng, hak biasa kita buat tu, dia semai gerhana tak semestinya gitu. Sekurang-kurang semai sunat gerhana macam 2 rakaat biasa tu je. Macam 2 rakaat biasa tu je. Adapun hak 1 rakaat, 2 qiyam, 2 rokok, 2 fatihah, itu kaifiah hak lebih comel. Adakah itu je kaifiah cara semai gerhana? Tidak. Sekurang-kurang semai sunat gerhana seperti semai sunat biasa kita duk buat tu. Biasa tu 2 rakaat biasa tu. Atau sekurang-kurang hak buat 1 rakaat, 2 qiyam, 2 rokok, tu hak akmal. Tapi dah akmal juga, hak akmal sungguhnya qiyam yang pertama Al-Baqarah.
Qiyam yang kedua Al-Imran. Dan gitulah. Dia nak supaya 2-3 jam gerhana sepenuhnya semayang. Tu hak cara yang paling afdal. Memang semayang sepenuhnya. Dalam rokok qiyam yang pertama, rokok selama sekadar membaca Quran 100 ayat. Tapi bukan baca Quran, baca tasbih dan rokok lah. Tapi lamanya sekadar baca 100 ayat. Ada ni. Ni tak ada orang buat lagi lah hak pasal ni. Hak ni lah hak paling akmal. Hak paling comel sekali. Hak kita dah buat 2 qiyam 2 rokok tu, hak cepat siap tu, hak dipanggil pertengahan. Hak tu hak pertengahan tu. Hak comel sungguhnya, kalau kata gerhana 3-4 jam, sembahyang pun 3-4 jam. Tu barulah hak sempurna sungguh. Dah. Qiyam pertama Al-Baqarah. Lama mana dah Al-Baqarah nak ke rokok. Kena link tu. Wallahu a'lam lah. Tapi tak pernah jumpa lagi di tempat kita ni. Dah pernah jumpa di tempat kita ni. Tu hak cara yang paling akmal, paling comel. Jadi buat hak tu pasal sederhana je lah. Tapi hak tu bukan melebihkan rukun fa'li. Bukan kita nak cerita sini. Hak tu memang rukun dia dah gitu. Sebab kita niat semayang gerhana seumpama tu. Hak ni hak semayang biasa ni. Kita rokok 2 kali. Tu batal dengan sengaja. Kemudian rukun fa'li, melebihkan rukun fa'li. Adapun rukun qauli, melebihkan, mengulangi ke, pergi baca pula tempat lain ke, tu hukumnya adalah makruh. Hak masalah mengulangi rukun qauli, dia tak panggil melebih, dia panggil mengulangi rukun qauli. Fatihah jadi baca 2 kali, hukumnya makruh. Tak ada orang baca Fatihah 2 kali. Dia kena ingat mengulangi rukun qauli. Contoh rukun Fatihah, bukan mana nak panggil mengulangi rukun Fatihah ni satu Fatihah. Ada tak syarat gitu. Satu ayat pun dipanggil mengulangi dah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Patu siratal baca pula dah sekali lagi. Siratal ladzi, makruh hukum dia. Mengulangi dah tu. Mengulangi rukun qauli Fatihah bukan kata semestinya habis baca Fatihah siap, bismillah semula, baca sekali lagi, tu sama telah lah. Tu sama telah lah, makruh. Mengulangi rukun qauli ni walaupun hanya setengah ayat. Tadi dia baca dah kan siratal ladzina an'amta alaihim kan? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Kan sedar kan? Lepas tu siratal ladzina, ambil semula. Ulang balik siratal ladzina an'amta alaihim tu. Makruh dah tu. Dipanggil mengulangi rukun qauli walaupun setengah ayat. Siratal ladzina an'amta alaihim setengah ayat. Kalau mazhab lain dia memang satu ayat lengkap di situ. Kita dah ada panggil apa tu? Mengulangi dah. Ada ni. Ya. Situ biasa berlaku lah. Dia tempat wakaf, dia pergi buat wasal. Tempat wasal dia pergi wakaf. Ihdinas siratal mustaqim, tempat wakaf di wasal. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Itu tempat wasal di wakaf. Lepas tu dia ulang pula siratal ladzi, Allah berapa perkara benar dia langgar. Mana apa? Buat sesedap rasa ke mana? Tak boleh buat sesedap rasa gitu. Tempat wakaf dia wasal. Tempat wasal dia wakaf. Kemudian dia mengulangi pula siratal ladzina an'amta alaihim, barulah dia wasal. Ni pelik belaka lah ni. Ni banyak macam-macam gitu. Berapa ulang? Makruh lah. Apa tu? Ulang pula. Pasal nak sungguh makruh. Dah ulang rukun qauli. Tak. Yalah, makruh.
dak puas hati mana pula? Dak kena berapa dak kena pulaknya? Fatihah tulis jak budak dak kena kok mana? Bukan hari ni baru baca Fatihahnya. Ulang pula baca Fatihah puasa macam tak kena je. Allah, Fatihah daripada budak lagi tak kena lagi. Masa tak kena lagi. Ada macam mula. Yang duk layang tu, itu waswas tu. Tu waswas. Tak sedap ulang-ulang lah. Allah lah, baca tak kena kat mana lagi. Belajar dah musyafahah dah dengan guru. Masa tak sedap kat mana pula. Kesak ni baca khoyar gitu. Dah comel lah bacanya. Apa pula timbul jadi nak ulang balik bukan mengulangi satu Fatihah, mengulangi setengah ayat pun makruh dah. Ini satu-satu Fatihah pergi ulang. Tu makruh lah. Ada raja suruh ulang iyyaka na'budu tu. Ada raja iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in disuruti. Berti wa iyyaka nasta'in tu kan. Akan dikau kami minta pertolongan. Kena berti sekejap berti. Nak ingat apa yang kita minta dengan Tuhan. Disuruh berti gitu. Lama tak ada anak murid dia tanya, Ustaz Zahir, tak jadi putus mualak ke buat gitu? Barulah senyap. Dia ajar dah pasien tu. Jadi bukan belajar ilmu agama. Belajar nak mereka, bukan belajar ilmu agama. Dah orang Ustazah macam cakap agama sikit, baca Al-Quran sikit, Ustazah lalu dah. Tapi bukan latar belakang pengajian agama. Pejabat agama telefon belajar di mana? Belajar dengan Allah pukul 3 pagi dia awak. Mau apa ikutnya main. Dia cerita cara lembut, cara menangis je. Malah apa ikut. Dia so iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti sekejap. Ingat apa yang kita nak minta dengan Tuhan. Wa iyyaka nasta'in tu kan. Akan dikau kami minta pertolongan. Berhenti sekejap. Ingat apa yang kita nak minta. Putus mualak Fatihah. Tak sah Fatihah baca gitu. Kan kita baca Fatihah kan, di antara syarat untuk sah bacaan Fatihah adalah mualat. Turut jangan duk berhenti qada bernafas sahaja. Tak boleh nak berhenti, nak ngeringat gapo itu nak minta putus mualat. Tak sah hukum Fatihah tu, syarat tak cukup. Ni dah kitab kita ni comel dah kitab kita ni. Tiap-tiap satu rukun didatangkan syarat-syarat dia. Tiap-tiap satu rukun didatangkan syarat dia. Macam takbiratul ihram 21 syarat dalam kitab kita ni. 21 syarat. Kemudian membaca Fatihah ada 10 syarat. Rokok ada 4 syarat. Dalam kitab kita ni. I'tidal ada berapa syarat I'tidal 4 syarat juga. Sujud 8 syarat. Fatihah 10 syarat. Yang pertamanya bahasa Arab. Dia malah bahasa Arab. Tak ada orang baca Fatihah dengan terjemah. Yang keduanya tertib. Memanglah tertib. Tahu kan kita baca ayat hok belakang buh depan. Yang ketiganya mualat. Ni berturut-turut. Tak boleh selang tengah tu dengan diam, melainkan qada bernapas. Tapi bernapas ni mungkinlah kalau orang tua bernapas dia tu mungkin ambil banyak sikit. Kalau orang lelah lagi banyak sikit dia ambil. Dia campur lelah sikit. Jadi bernapas dia tu mungkin lama sikit. Yelah qada bernapas lah. Qada bernapas. Mana kalau orang muda tu qada dia sekejap aja bernapas. Tapi qada bernafas lah. Kalau orang tua lebih sikit qada dia tu bernafas. Ada ni. Kalau tidak, jadi putus mualat. Dia kena ulang balik Fatihah daripada awal. Ni tiba-tiba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti ingat di hati apa yang kita nak dengan Tuhan sekarang. Kita nak apa ni? Dia ajar pasien tu adalah anak murid hok ngaji juga sikit. Tak putus mualat ke buat gitu? Senyap tak kata apa. Lepas tu dah ajar dah pasien tu. Ni bahaya ni.
Tidak berlatar belakangkan pengajaran agama, dia pergi ceramah agama. Lepas tu mulalah pergi bab pegangan, kucalana mengaruk sekali, bau akan pun mengaruk sekali. Tapi oleh kerana orang yang title dunia dia tinggi, mana ada title di sebuah dunia, jadi mudah orang terpengaruh dengan dia. Oh, tengok dia ngaji ilmu dunia tinggi tapi boleh ceramah agama menor dia. Jadi orang pandang kat tu. Ni kalau jenis hok ngaji agama, ustazah hok asal ngaji agama ni, tu biasa-biasa je. Jadi ngaji agama dia jadi ustazah lah, tak pelik tu. Tapi kalau orang belajar ilmu dunia, pakar dalam bidang dunia, tiba-tiba boleh berceramah agama, hok tu lagi orang tertarik. Walau dia ceramah tu ilmu dia kemah ke dok pun, tapi dia pandai berbicara. Orang ni mudah tertarik dengan kepandaian berbicara. Kepandaian kalau jenis berbicara tak berapa menarik minat, walaupun di ilmu banyak pun orang tak layang. Tu orang nak kepada halwa telinga, orang panggil halwa telinga lah orang tu. Kita nak ilmu. Sebab setengah tu guru pun, kalau kita nak kira nilai aku mengajar sedap, memang tu kadang tak sedap. Tapi sebab apa kita tunggu kat dia bertahun-tahun? Kita nak ilmu dia. Ada dia, bukan hak kepandaian dia cakap. Sebab kadang-kadang Tuhan Wi ni tak lengkap. Gitulah, Wi lebih kau ni, kurang kau ni, lebih kau ni, gitulah. Hak sana tu ulang iya kan nak budu tu makruh je lah tu. Tapi dah ya ulang lah. Dia kalau ulang macam orang waswas, dia ulang, putus tak mualak, tak putus. Dia kan orang waswas kan, kadang-kadang satu ayat dia ulang berkali-kali dia ulang. Makruh tu makruh lah, tapi putus tak mualak dia tu, kerana tidak berpindah-pindah pun dia bacanya. Dia ulang ayat sama. Tak selagi dia tak berhenti, dia ulang tu tak putus mualak, walaupun banyak mana dia ulang sekalipun. Ada ni. Walaupun ayat tu banyak kali dah dia ulang. Putus tak mualak. Dah. Sebab dia tak berhenti. Dia berhenti kau dah menapah tu lah. Dia berhenti kau dah menapah. Maknanya walaupun dia ulang hak sama, tak putus mualak. Hak kata makruh tu makruh sebab mengulangi rukun kauli. Ni hak rukun fi'li. Ni hak batas sembahyang melebih akan rukun fi'li. Kemudian dengan sengaja. Kalau lupa, bukan melebihkan satu rukun fi'li, melebihkan satu rakaat yang di dalam tu berapa rukun fi'li pun tak batal. Melebihkan satu rukun fi'li batal kalau dengan sengaja. Kalau dengan lupa, bukan melebihkan satu rukun fi'li, bukan melebihkan satu rakaat yang di dalam tu ada berapa rukun fi'li? Rukun fi'li qiyam berdiri, rukun fi'li rokok, rukun fi'li i'tidal, rukun fi'li dua sujud, duduk antara dua sujud. Tu berapa tu rukun fi'li? Dah satu rakaat yang dia lebih. Tapi dengan lupa, bukan kata satu rukun fi'li, satu rakaat pun tak batal. Kalau dengan lupa. Ni dengan sengaja. Cuma hak kita kata melebihkan rukun fi'li dengan sengaja ni tak berlaku, tapi kena jaga juga. Hak ni contoh dalam kitab lah, kita sujud tu dahi latar tempat dahi terletak tu kena tajam ataupun panas. Kita letak kena tajam ni. Maknanya kita letak, kita dulu. Kita dan qada tamakninah dah kita sujud tu. Kita pun tak tahan dah ni. Tak tajam sakit dah dahi ni, kita pun angkat, kita pun bubuh sebelah di sikit, alih sikit sebelah tu. Dipanggil apa tu? Melebihkan rukun fi'li dengan sengaja. Sebab sujud di sana tamakninah dah kan, dapat dah sujud yang pertama. Adapun kalau di sujud tempat tajam, bubuh dahi latar kena tajam, kejut, dia pun angkat kepala dia. Itu belum lagi ada rukun fi'li sujud yang pertama, sebab belum tamakninah. Maka dia kena wajib sujud semula, sebab sujud tak ada lagi. Ada ni.
Tetapi kalau dia sujud kena tempat tajam, dia bertahan dulu sekejap, dapat qada tamakninah, qada subhanallah, berasa tak nak pergi dah, sakit dah dahi ni, dia pun angkat, dia pun pergi letak sebelah, maknanya dia sudah sujud 2 kali. Batal sembahyang, dipanggil melebihkan rukun fi'li dengan sengaja. Ada ni. Mana di dalam kitab dia kata kalau tajam, kalau tak tahan, dia kata jangan angkat buah tempat lain. Dia kata esok je, esok berlubang lah dahinya, dah kata tajam. Tajam, lepas tu kita esok gitu pula, ada benda bekah dahi, cala dahi dah tajam. Kalau esok dia, kita masih lagi sujud yang pertama, kita esok kepala tu kan, kita masih lagi sujud yang pertama, tak panggil melebih. Kita dah akad dahi daripada latar, maknanya kita dalam sujud lagi, kita esok, kita ke depan ke sikit, tapi nak buat ni kalau dah tajam. Kalau tajam. Tapi kalau angkat, kena duduk antara 2 sujud dah. Tak boleh nak buat, nak letak dahi semula, akan jadi melebih rukun fi'li dengan sengaja. Ada ni. Ni saya pernah sebut ni, hak dalam TV ajar ni. Dia ajar sujud tempat tajam, pas bikah bangun, dia kata jangan sujud semula. Sujud semula melebihkan rukun fi'li. Lepas tu nak buat mana tu? Duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud. Sujud pertama tak ada lagi. Sebab dia sujud pertama tadi ni tak dapat lagi tamakninah. Dia sudah angkat ke dahi dia daripada latar. Nak kata melebih rukun fi'li yang sujud pertama tak ada lagi. Kemudian dia kata gilah duduk antara 2 sujud. Antara 2 sujud kan. Dia duduk tu, sujud pertama tak ada lagi. Ni hak ajar dalam TV. Dia kata sujud tempat tajam, angkat. Jangan sujud semula. Jangan sujud semula. Apa? Jadi melebihkan rukun fi'li. Rukun fi'li apa? Sujud pertama tak ada lagi. Kemudian disuruh duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud ni, antara sujud pertama dengan sujud yang kedua. Mana sujud pertamanya? Tak ada lagi sebab belum tamat ninah lagi. Mana ni? Tak faham lah situ. Ada hak kata tak boleh bubuh semula ni, hak bubuh tempat tajam, kita bertahan dah situ, dan dah qada tamakninah, dapat dah sujud yang pertama, kita angkat. Jadilah bubuh semula dahi ya. Duduk antara 2 sujud lah pulaknya. Bubuh semula dahi tu dipanggil melebihkan rukun fi'li dengan sengaja, maka batal. Kemudian dia banyak kali juga, walaupun pendek je dalam kitab ni. Ke-16 melebih akal rukun fi'li dengan sengaja. Cerita kekah pindah ke 17. Cepat habis kitab. Cepat habis kitab. Banyak perkara lagi. Melebihkan rukun fi'li dengan sengaja ni, melainkan kalau makmum kerana mutaba'ah akan imam. Itu lain pula. Melainkan makmum yang nak ikut imam. Ikut imam gua. Ni contoh. Jadi imam dalam sujud, makmum pun dalam sujud. Jadi makmum ni dia bunyi Allahu Akbar tu, dia pun angkat dahi daripada sujud, kena Allahu Akbar tu. Orang yang baru masuk semayang belakang, hak takbir kuat sikit, bukan tu imam, tengok sujud lagi, maka dia kena kembali sujud semula. Itu melebihi rukun fi'li, itu mutaba'ah ikut imam. Itu dikecualikan. Sama juga kita rokok. Lepas tu kita berangkat, tengok imam rokok lagi. Rokok semula. Melebih rukun fi'li. Tak, kita makmum, mutaba'ah, ikut akan imam. Itu dikecualikan. Itu dikecualikan. Ada ni. Sebab dia nak ikut imam. Dia nak ikut imam. Mana dia sujud, bunyi Allahu Akbar, dia pun angkat. Tengok imam masih lagi dalam sujud. Dia sujud semula. Tidak boleh melebih rukun fi'li dengan sengaja, ni batal. Dia lain, dia makmum, dia kena ikut imam. Sujud semula lah, sebab imam masih lagi dalam sujud. Dia gitu. Mana? Itu lain pula tu.
Tu melebihi rukun fi'li dengan sengaja, memang dengan sengaja, tetapi kerana makmum nak ikut imam. Habis. Hak dahulu kita ada sebut berkaitan dengan sebut dosa dulu. Hak mengerjakan ia akan satu rukun fi'li yang bukan pada tempat. Yang ke sebelah dulu. Mengerjakan rukun fi'li yang bukan tempat. Itu cerita dah dulu kan. Hak ni melebihi rukun fi'li. Di sebenarnya melebihi rukun fi'li dengan mengerjakan satu rukun fi'li pada bukan tempatnya lebih kurang je. Pada ni melebihi rukun fi'li dengan mengerjakan satu rukun fi'li yang bukan pada tempatnya, sama je lah, lebih kurang je. Hak dulu saya disebutkan berkaitan dengan melebihkan rukun fi'li, mengerjakan rukun fi'li ni samalah, bukan pada tempat dia terdahulunya. Orang semayang duduk, ingat tak? Orang semayang duduk, ditunduk ke hadapan sedikit, dahi sudah membetuli hadapan lutut, sudah terhasil rukun rokok bagi orang solat duduk. Kita solat duduk, sujud macam biasa. Rokok kita ni ketika semayang duduk, okey lah, kita orang uzur ke ataupun kita tak uzur-uzur pun, tapi semayang sunat, kita nak semayang duduk, maka rokok semayang duduk ni kita tunduk ke hadapan, dahi kita membetuli hadapan lutut, sudah terhasil rukun rokok. Adapun dahi kita membetuli tempat sujud kita banyak sikit ke hadapan, itu rokok solat duduk hak sempurna, hak comel. Pada ni kan kita angkat tubuh kita sikit ke depan kan, supaya dahi kita membetuli tempat sujud, hak tu hak sempurna, hak akmal, hak comel. Tetapi sekurang-kurang rokok bagi orang semayang duduk adalah tunduk ke hadapan, dahi membetuli hadapan lutut, sudah terhasil rukun rokok. Maka timbul persoalan, orang solat duduk, dalam dia duduk tu dia rasa macam duduk dia tu rasa lengoh, duduk iftirash. Sebab semayang duduk ni yang afdalnya duduk iftirash, duduk macam tayat awal tu. Lepas tu dia berasa macam sakit dah, lengoh dah, berasa lutut dia apa semua ni, dia pun nak tukar cara duduk. Misal lah, tukar kepada duduk tawarruk ke tak kira lah, nak tukar cara duduk. Jadi dia nak gerak kaki dia tu, dia pun tubuh dia tunduk ke hadapan. Tunduk ke hadapan lah sebab nak alih kaki belakang ni, nak tukar cara duduk ni, maka dia pun tunduk tubuh ke hadapan. Tunduk tubuh ke hadapan, dahi membetuli hadapan lutut, sudah terhasil rukun rokok. Ni panggil apa ni? Mengerjakan rukun fi'li yang bukan pada tempat, dan juga melebihkan rukun fi'li dengan sengaja. Padahal kita bukan nak rokok, kita nak tukar cara duduk, sebab kita lengoh dah ni duduk ni. Kita nak tukar cara duduk, nak betul kaki, punggung kena akad lah daripada kaki tu. Akad ni tubuh pun ke depan. Bila tubuh ke hadapan, dahi membetuli hadapan lutut, sudah terhasil dah rukun rokok. Tadi rokok dah, ni rokok pula dah, melebih rukun fi'li dengan sengaja batal. Lepas tu nak adjust cara duduk tu, nak warna kelah buat warna pun, tapi tubuh jangan tunduk ke hadapan. Sengaja dah tu, bukan tak sengaja. Panggil sengaja dah tu. Dengan sengaja batal, kena sengaja semula lah. Kena semula dah batal dah, berhenti batal berhenti. Hok keluarga batal ni tak ada sujud sahwi, cik. Sujud sahwi ni buat benda batal, tetapi dengan lupa jadi tak batal, tu buatlah sujud sahwi. Benda tu kalau buat dengan sengaja batal, tapi kita buat dengan lupa tak batal. Macam naik rakaat kelima. Naik rakaat kelima kalau sengaja memang batal, tapi kita buat dengan lupa tak batal. Maka ni sunat sujud sahwi.
Adapun benda batal buat dengan sengaja, jatuh batal, nak sujud sahwi mana ke dah batal. Apa sujud sahwi kenapa? Kerana nak menampung kekurangan dalam mana? Dalam sembahyang hak batal. Boleh pula dah. Sujud sahwi nak menampung kekurangan hak berlaku dalam sembahyang hak batal. Dia sujud sahwi kita. Sembahyang hak batal dah, nak kita pun sujud sahwi. Ada pula ni. Dia sujud sahwi ni gini, benda tu batal. Nak kat kelima dengan sengaja memang batal. Tapi kita buat dengan lupa, tak batal. Lepas kita berdiri tu, Allah lebih dah ni. Saat ni cukup dah, kan kepat saat ni. Kita pun turun kembali tasyahud akhir. Sebelum kita beri salam, sunat sujud sahwi. Kerana kita buat satu perbuatan, kalau dengan sengaja, batal. Tapi tak ada buat dengan sengaja lah. Berlaku dengan lupa. Tak batal, tapi sujud sahwi. Tak batal, sujud sahwi. Batal sujud sahwi kot mana pula. Senang gitu dah. Batal sujud sahwi. Lepas tu jadi sah semula. Sujud sahwi ni dia tidak boleh menampung rukun. Dia tidak boleh menampung perkara membatalkan sembahyang. Sujud sahwi ni, sujud sahwi ni hanya menampung apabila meninggalkan perkara yang sunat abad. Yang rukun tak ada sujud sahwi. Nak menampung perkara yang kita lakukan dengan lupa sebenarnya. Tapi kalau sengaja batal, terlupa tak batal, maka nak sujud sahwi. Gitu. Betul? Kemudian untuk dia masalah sembahyang takhusi, dia tak kait dengan takbir ke tak takbir, tak berkait. Sembahyang takhusi tu kerana apa? Tak boleh rokok, tak boleh lipat untuk rokok. Berdiri boleh. Berdiri boleh ke tak? Rokok boleh. Rokok boleh, wajib berdiri lah. Untuk sujud saja duduk atas kursi. Maka takbir tu jadi kuasa, kena berdiri lah. Bukan masalah takbir, masalah dia kuasa. Bila kuasa, takbir ke, Fatihah ke, rokok ke, i'tidal ke, wajib berdiri kalau kuasa. Tak tanya, dah takbir berdiri ke tak? Dia takbir sampai ke i'tidal, orang yang kuasa berdiri tu wajib tu, tak boleh duduk. Lepas tu cerita bab sujud tak boleh, tu baru cerita lain pula. Jangan kita semabur dengan takbir macam mana, berdiri ke tak? Tu hak lain pula. Sebab takbir ke, baca Fatihah ke, dia kena berdiri. Faham tak ni? Apabila lemah dia berdiri, tu cerita lemah daripada awal. Kalau berdirinya kuasa, berdiri dah, tak ada timbul lah isu. Cuma masalah timbul sujud, cerita lain pula. Rokok boleh berdiri, wajib berdiri. I'tidal boleh berdiri, wajib berdiri. Itu je lah. Sujud je lah bawa timbul isu, bawa timbul masalah. Tunduk setakat-setakat yang boleh kita tunduk lah. Tunduk setakat-setakat yang boleh kita tunduk lah. Orang uzur ni tak sama. Orang tu uzur pesen tu, uzur pesen tu. Dia tak boleh nak netak orang lain. Orang lain tak boleh nak netak. Sebab orang lain hanya tengok tu, saya rasa awak ni boleh tunduk banyak sikit. Yang kawan tu punyalah sakit. Ya ke sakit? Kita nak nampak sakit pun. Tu ketak dia ni, nak tahu sakit kat mana. Dia tengok dia tak boleh. Lepas tu kata orang uzur ni, orang hanya boleh bagi panduan. Nak menetapkan qada mana tunduk tu atas kemampuan masing-masing lah. Orang tengok tak nak kata benda tu. Dia tak rasa apa yang orang ni hak rasa ni. Kemudian kena Sawi dia ingat juga. Lepas tu beri salam tau. Mana sepatutnya sunat je sawi, tapi beri salam dalam keadaan lupa akan sujud sawi. Itu dia panggil beri salam dengan lupa. Bukan lupa salam, lupa akan sujud sawi. Kalau teringat tu sekejap, salam dengan teringat tu
masa yang pendek, maka sunat dia kembali balik ke dalam solat, sunat sujud sahwi semula, kemudian beri salam semula. Sunat dia beri salam dah, Allah bapa beri salam sujud sahwi dak lagi, sunat dia kembali balik kepada solat. Kembali pada solat mana? Kembali balik lah. Niat kita ni kembali balik pada solat. Niat mana? Oh, saja aku kembali balik kepada solat kerana beri salam dengan lupa nak sujud sahwi ni. Allah, tak ada ceritalah. Niat kembali balik lah. Sembahyang semula. Kena takbiratul ihram balik ke? Tak ada. Niat kembali balik ke dalam solat. Niat je niat. Oh, tak niat. Kena cerita mana pula niat? Kita beri salam dah, siap dah sembahyang. Allah sujud sahwi tak ingat, kita pun niat kembali balik ke dalam solat. Niat je. Kita pun sujud sahwi 2 kali, kemudian wajib kita beri salam semula. Salam tadi tu sudah lara, sudah tidak dikira. Wajib salam semula, gitu jelah. Dah tak ada masalah sujud sahwi sunat. Sujud sahwi sunat. Apabila kita dak buat benda sunat, jadi tak ada kuranglah pahala sunat, gitu jelah. Pada ni. Tetapi kalau kita masuk sembahyang semula, belum sempat beri salam semula, kita kentut. Contoh, kita pun kentut, kita pun cancel semula. Hak kita kembali balik tadi, kita nak pakai salam dah tadi, tak jadi. Mayang kita batal, kena main pula lah, kita ambil wuduk balik. Jangan nak cancel pula dah sekarang. Dia beri salam molek dah tadi, beri salam molek dah. Lepas tu teringat sujud sahwinya belum, dia sunat masuk semula dalam sembahyang. Dia pun masuk semula, dia pun tengah-tengah sujud kentut, wuduk batal. Pakai hak tadi semula. Tak. Memang sembahyang kita batal, kena ambil wuduk, kena sembahyang semula. Batal dah. Jadi seolah-olahnya sembahyang tak sudah lagi. Tiba-tiba kentut, batal lah sembahyangnya. Batal satu sembahyang ke? Itu pandangan muktamad, memang batal satu sembahyang. Memang ada kaul qadim dalam mazhab Hanafi, dia boleh sambung semula sembahyang tu, ambil wuduk sambung semula sembahyang. Yang duk cerita tu, dia jadi bukan dia ada sambung semula. Dia je macam tawaf juga. Tawaf kan, dia boleh sambung semula kan. Hak pusingan wuduk batal kan boleh sambung semula. Ada pandangan solat pun boleh sambung semula. Itu pandangan da'i dalam mazhab Syafi'i, sama dengan pandangan mazhab Hanafi. Dia boleh sambung semula. Macam kita batal wuduk, ketika pusingan tawaf, kita sambung balik je. Bukan kata buat pusingan pertama balik kedak kan, gitu kan. Sambung semula tawaf tu. Semayang ada pandang mengatakan boleh sambung semula. Ada ni. Tapi pertama tak ada lah, semayang daripada awal semula. Baik. Kemudian kita balik tadi tu, apabila kita semayang duduk. Semayang duduk ni tunduk ke hadapan sedikit sudah dikira rukun rakaat. Walaupun kita tunduk ke hadapan sedikit tu, tujuan kita bukan nak rakaat, tujuan kita hanya nak alih kaki, nak ubah cara duduk, sebab kita rasa sakit dah, lengah dah ni. Kita pun nak ubah cara duduk, kita nak alih kaki, kita kena angkat tubuh. Bila kita angkat tubuh dalam duduk tu, bila kita tunduk ke hadapan, dahi sudah membetuli hadapan lutut kita, sudah panggil rakaat. Dia panggil apa tu? Melebihkan rukun fi'li dengan sengaja batal. Itu pandangan Ibn Hajar. Pandangan Syekh Ramli tak batal. Sebab walaupun kita tunduk ke hadapan, kalau kita solat duduk sudah terhasil rukun rakaat, tetapi kita bukan kosak rakaat, maka tak panggil rakaat. Itu pandangan Syekh Ramli. Yelah, tunduk ke hadapan memang sudah terhasil rukun rakaat, tetapi kita tunduk ke hadapan tidak ada kosak rakaat. Kita tunduk ke hadapan kerana kita nak alih kaki, nak baiki kaki. Sebab kita nak ubah cara duduk kita, lengah dah ni duduk iftirah ni contohnya. Pandangan Syekh Ibn Hajar Syekh Ramli nya tak batal. Sebab dia tak melebih rukun fi'li, sebab kita tak ada kosak pun untuk rakaat. Dia ada dua pandangan di situ. Dia ada dua pandangan. Dan kita bukan kosak nak rakaat.
Tapi panggil Ibn Hajar, tak kira awak kosak ke tak kosak, awak tunduk ke hadapan tu rokok nama dia. Rokok lah, kosak tak kosak pun. Maka melebihkan rukun fi'li dengan sengaja, batal sembahyang. Ini kalau sembahyang duduk, kalau kita sembahyang berdiri tak ada kaitan. Kita main berdiri, masa kita duduk tasyahud, kita tunduk ke hadapan sikit, nak baiki kaki, tunduk ke hadapan ni rokok, kita bukan sembahyang duduk, kita sembahyang berdiri, tak ada kaitan. Kita sembahyang berdiri macam biasa. Masa tasyahud kita duduk, tapi masa duduk tasyahud tu kita tunduk kepala ke hadapan kerana nak baiki kaki, tak ada kaitan lah tu. Hak ni orang yang sembahyang duduk daripada asal. Tunduk ke hadapan tu dipanggil rokok. Adapun kalau kita sembahyang berdiri, rokok digini rokok, bukan tunduk ke hadapan tu. Ada ni, hak tunduk ke hadapan ni timbul pada masalah orang yang sembahyang duduk. Mana? Jadi hak terdahulu kitanya mengejar rukun fi'li yang bukan pada tempat dengan melebihkan rukun fi'li ni, dia lebih kurang je. Jadi ke-16 nya melebih akan rukun fi'li dengan sengaja. Ke-17 nya ni berdehem-dehem, berdehem-dehem dan Umi dia tulis mana Umi? Dia jadi tertui tu, tertawa. Hak Rumi tulis tertawa, hak Jawi ni ditulis terwaw ya. Jadi tertui jadi tu. Tertawa, tertawa atau tertawa atau menangis atau berhembus dengan mulut atau dengan hidung. Batal ni jika zahir dua huruf pada sekali itu zahir dua huruf. Zahir ke mana? Kita keluar bunyi, kalau nak eja boleh eja dua huruf. Boleh eja ke tak? Boleh. Kalau kita nak eja, eja mana kalau berdahing tu? Eja mana? Nak eja mana? ES gitu ke mana? Mana boleh eja? Kalau nak eja boleh eja, batal sembahyang. Kalau ketawa, tertawa, boleh je lah ha tu kan? HA tu kan dua huruf dah tu. Batal sembahyang. Kamu nangis? Soksek ke mana? Dia keluar bunyi sama ada melalui mulut ataupun melalui hidung, boleh zahir dua huruf, maka batal sembahyang. Zahir dua huruf mana apa? Kita boleh nak eja dua huruf. Ni berdehem-dehem, ataupun buat batuk. Batuk mana? Dia batuk tu sendiri di antara perkara yang membatalkan sembahyang. Sebab batuk tu dia mengeluarkan bunyi, batal sembahyang batuk tu. Tetapi dimaafkan apabila terkeras. Apabila terkeras, tak boleh nak tahan dah, keluar batuk, atau dimaafkan. Tetapi selagi kita boleh tahan, kita wajib tahan. Jangan kita dia buat, padahal boleh tahan dia buat juga, batal. Pada ni dia ada ketika dia bersing. Bersing ni memanglah terkeras. Pada terkeras ni yang tak boleh kita nak kontrol, tu panggil terkeras. Kita tak faham bahasa terkeras macam mana. Terkeras ni mana tak boleh nak kontrol dah. Kita pun bersing. Lepas kita bersing sekali, kita rasa tak selesa, tekak ni berasa tak habis, kita pun hak tu buat, batal sembahyang. Tu buat, bukan terkeras, batal sembahyang. Terkeras sahaja dimaafkan. Terkeras, kita kontrol dah, dia keluar juga batuk. Sebab apa? Sebab kita uzur sekali, kita sakit,
Maka itu pun batuk tu terkeras, tak boleh nak kontrol, dimaafkan. Cuma oleh kerana batuk tu membatalkan sembahyang, apabila terkeras dimaafkan. Tetapi bila batuk tu banyak, maka batal juga. Sebab dia banyak, tak maaf dah lah. Dia kena berhenti semayang. Pergi minum air dulu, molek, berehat dulu. Cari minyak-minyak dia ni buah lama tekak dulu ke warna ke. Berehat dulu, barulah semayang semula. Melainkan dia ni batuk sepanjang masa. Kalau nak tunggu tak batuk, tak ada masa lah untuk semayang. Barulah dimaafkan. Walaupun batuk tu mula daripada takbir sampai ke salam sekalipun, dah nyakit dan nak elok dah. Kita ni kadang-kadang kena tengah semayang. Oh, kau tu berair, mata-mata berair di hidung. Haji mari masa belum semayang, tak ada apa-apa comel latih. Tersedok panggil. Jadi tengah semayang dia mari tu kong, sikit dimaafkan. Sebab ni bukan sengaja ni, terkeras. Tapi kalau banyak, berhenti. Dah banyak kan. Sikit banyak ni nak nilai macam mana. Sikit kata berapa kali batuk, banyak berapa kali batuk, dia tak sebut lagi tu. Dia kembali kepada uruf, kembali kepada kiraan ramah. Kiraan ramah ni kita bukan tanya orang, kita anggaran lah. Allah dah takdir dah batuk tak berhenti, biar banyak dah tu, berhenti. Sebab batal. Sebab apa berhenti? Batal. Berhenti lah. Berhenti. Semayang semula. Pergi berehat-berehat, minum air dulu. Telan obat dulu ke warna ke, hilang batuk tu, baru semayang semula. Kita dia mahu jadi imam lah. Kita dah anda dia, pandai kita dia, kita dia imam lah. Kita pergi awang, mari awang duduk belakang, biar mocik dia imam pula. Warna lah gitu mocik. Dah mayang pun berheng gitu, macam tak mengaji pekoh ni. Pula telinga lah. Jadi budak gitu orang tua kan, makcik nak pula telinga sekali apa makcik maya apa duk berdeheng gitu, tak mengaji kan orang berdeheng tu batal kan. Allah, saya nak baca tak sedap, tak berdeheng, tak boleh. Dia boleh berdeheng hanya dalam satu keadaan. Tanpa berdeheng, kita tidak boleh menyambung bacaan rukun qauli. Gitu. Berdeheng dimaafkan. Berdeheng mana? Berdeheng yang mana kalau tidak berdeheng, tidak boleh meneruskan bacaan rukun qauli. Dia punya lekat Fatihah ni, kalau tak berdeheng, tak sambung Fatihah lah jawapan dia. Barulah dibenarkan berdeheng untuk menyambung bacaan rukun qauli. Ya, baik. Untuk menyambung bacaan rukun qauli. Adapun kalau dia tidak berdeheng, rukun qauli Fatihahnya masih lagi boleh diteruskan, tetapi bacaannya jadi bunyi tak comel, bunyi parau apa panggil. Tak comel jadinya. Maka tidak boleh berdeheng. Sebab baca comel bukan wajib. Faham tak ni? Jadi hak berdeheng boleh ni memang jarang-jarang berlaku lah. Sebab hanya untuk menyambung bacaan rukun qauli yang tersekat. Kalau tidak berdeheng, tak boleh nak sambung. Barulah dimaafkan berdeheng. Kalau setakat boleh sambung lagi baca Fatihah, tapi baca suara tak merdu dah contohnya, tidak boleh berdeheng. Berdeheng batal sembahyang. Kalaulah kata lekat bacaan ni sunat qauli. Bacaan sunat qauli ni surah lah contohnya. Itu bacaan sunat qauli. Dia panggil sunat hai'ah qauli. Kita tak kenal sunat hai'ah qauli. Sunat hai'ah qauli lah tu. Jadi kita kalau tidak berdeheng, tidak boleh menyambung bacaan surah. Tidak boleh berdeheng. Sebab surah bukan rukun. Dah tak boleh nak sambung baca ni, rokok lah. Apa benda tunggu lagi? Ada ni. Gitu je lah boleh ceritanya hak berdeheng ni. Tapi tidak dinafikan. Tutup imam kita di Terengganu ni banyak pesen ni. Banyak. Kadang-kadang yelah
Bila sebut barulah tak ada berdeheng. Maknanya berdeheng tu perangai. Sebelum baca Fatihah berdeheng sekali, habis baca Fatihah berdeheng sekali, sebelum baca surah berdeheng sekali, lepas habis baca surah berdeheng pula sekali. Bila beritahu kata batas semayang pula lepas tu tak ada berdeheng-berdeheng, molek-molek ada baca Fatihah, tak ada beza apa-apa pun. Perangai tak ngaji. Dia gini, dia kalau penyakit lain cerita, tetapi yang terkeras saja dimaafkan. Kalau dia boleh kontrol, dia wajib kena kontrol. Ni tabiat benarnya, dia boleh kontrol dah di tabiat je, dia tak sedap dia buat. Boleh tak tahan out? Boleh. Dia wajib kena tahan out dalam semayang. Memang dia tu imam, dia buat alasan saya ni sakit lah, begitulah, beginilah. Orang kata pergi klinik lah, makan ubat. Dah berdeheng pun dah masa. Anak makmum pun tegur lah. Lama-lama kurang sikit, tapi ada lagi. Anak makmum tegur lagi. Akhirnya tak ada dah berdeheng. Molek ada perangai. Mula-mula tu berdeheng banyak sangat-sangat. Bila ditegur, dia kata sakit. Memanglah tekuk ni dia ada masalah. Berarti dia boleh kontrol sebenarnya. Tapi tak ngaji pekah, dia buat ikut suka. Dia berdeheng-berdeheng. Bila tegur, berdeheng tu dia kurang. Tapi ada lagi, orang tegur lagi, akhirnya senyap, tak ada berdeheng tu. Selama ni apa tu? Tabiat perangai, tak ngaji. Makmum ni kalau tahu juga pakai pandangan daif lah. Orang kata tak batal. Sebut dah sebelum ni kan. Royak dah sebelum ni, tak meroyak dah lacak kali. Royak dah sebelum ni. Gitu je lah. Pandangan daif kata tak batal. Pandangan mazhab Hambali kata tak batal. Pandangan mazhab Hanafi pula berdeheng, kalau comel suara jadi tak batal. Itu mazhab Hanafi. Pada ni. Lepas tu Imam Mekah kadang-kadang ada berdeheng tu, kalau kita dengar dalam TV tu. Tapi jarang-jarang. Tapi ada. Itu mazhab Hambali. Mazhab Hambali berdeheng tak atas. Ada ni. Jadi kita ni kalau nak turun juga imam tu pakai pandangan tak atas lah. Tapi kita tetap tak puas hati. Kenapa kamu berdeheng? Macam-macam alasan perlu tegur. Akhirnya tak ada berdeheng. Tu kata tabiat perangai. Tak ngaji hak pekoh mazhab Syafi'i. Itu dia masalah. Tak ngaji. Dok kira perkara membatalkan sembahyang ni benda asas kena tahu. Pandai ni. Rukun syarat asas kena tahu. Perkara yang membatalkan sembahyang tu asas kena tahu. Kena belajar bab pekoh. Tak mau belajar, dia hanya comel bacaan Quran je. Dia hanya comel bacaan Quran je. Tu imam learning ni dia hanya Quran je. Kadang-kadang setengah tu lah. Pekoh-pekoh dia tak tahu. Kalau anak makmum nak tupang tanya masalah pekoh semayang pun tak boleh nak jawab. Jangan jawab kalau tanya bab pekoh semayang. Tu kata pelik tu. Kamu mengimami sembahyang. Kamu jadi kalau kita kata kau imam ni ketua lah, kita kata tau. Ketua lah dalam sembahyang. Jadi kalau kita ketua dalam satu-satu urusan, maknanya kita mahir dalam urusan tu ke mana? Orang buat kerja gapa-gapa. Siapa ketua? Dia ketua. Kita boleh tanya tak masalah dengan dia berkaitan urusan kerja. Tanya dia tahu bagi ketua. Dia tahu lah kerja dia. Ada ni. Mana ketua awak? Nak tanya dia buat kerja orang lagi ni. Tu saya tak tahu gapa. Tak ada ketua panggil gitu. Tu dia akan berlaku gitu gini tu kerja dia. Dia sebagai ketua, dia bertanggungjawab, dia akan tahu selok-belok kerja yang dilakukan buat dia ketua. Jadi sembahyang imam ni ketua sembahyang. Tapi nak tanya bab ukur akal sembahyang, sembahyang pun tak comel. Hai'ah sembahyang pun tak comel. Akhirnya berdeheng di antara perkara membatalkan sembahyang. Pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i pun tak tahu. Dan nak kata mana? Mana tak ngajinya pekoh. Tu
tu pekoh tak ngaji, hanya ngaji semayang, hanya ngaji Quran saja. Akidah macam mana pula? Akidah kita tak tahulah dia dengan Tuhan. Gitulah kita letaknya. Tapi kita tak boleh ikut tu imam yang tak ngaji akidah. Pekoh bolehlah kita kata berdehem, mazhab Hambali kata tak batal. Tapi kalau pegangan, tak ngaji pegangan, ada juga seumpama tu. Jadi imam kata riti, bab pegangan tak pernah belajar pun. Yang nak kira mana? Ni susah ni. Tapi oleh kerana bab pegangan, kita tak tahu, kita tak nak usul lah. Cuma kalau kita tahu dah, orang ni belajar Quran, hafal Quran di mana? Di tempat tu biasa tak tekan bab asas fardu ain. Tak sedap nak dimakmum dia. Sebab kita rasa dah agak. Tak sedap agak. Ada ni. Dia bab pegangan ni, kalau kebetulan kemudian nyata tu imam ni royak, saya berpegang akidah, perkara berlaku secara tabi'i, secara semula jadi, tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah, tak kait dengan kekuasaan dan kehendak Allah, secara semula jadi saja berlaku. Kalau kata putus kok pisau secara semula jadi memutuskan, tidak berkait langsung dengan kudrah dan iradah Allah, itu kafir ijma' ulama. Bukan tu imam tu saja kena qada semayang, kita makmum ni pun wajib kena qada semayang. Sebab kita ikut tu imam yang kafir. Walaupun kafir tu imam tu tersembunyi sekalipun, nyata kemudian kita wajib kena qada semayang kita. Dia biasanya kesalahan imam yang tersembunyi, yang tak nampak, makmum tak payah qada semayang. Kesalahan tersembunyi. Contoh, tu imam lupa nak ambil semayang. Contoh, imam solat dalam keadaan berhadas kecil. Nampak dah ada kecil? Nampak? Cotek tak apalah ada kecil? Tak nampak ada kecil dianya. Sudah semayang, Allah, saya tadi kentut dah sebelum semayang. Allah tak ingat. Tadi tu imam kena wuduk semayang semula. Anak makmum tak payah. Sebab itu kesalahan yang tak nyata, yang tak wajib kita usul, tak wajib kita periksa. Tu imam wuduk ambil kedok. Tak tanya gitu. Kerana sebelum dia imam takbir, nak tanya dulu tu imam. Imam dia wuduk kedok. Kena usul gitu, kena tanya gitu. Tak perlu. Jadi kalau kesalahan tu imam yang tersembunyi, yang kita tak nampak, maka kita makmum tak perlu ulangi sembahyang, melainkan kesalahan akidah. Walaupun tak nampak, tapi ini akidah. Walaupun tak nampak. Ada ni. Lepas tu imam dia kena faqih, kena memahami ilmu agama, terutama sekali ilmu akidah, ilmu berkaitan dengan hukum hakam sembahyang. Tapi biasa tempat kita ni dia penting hanya kepada bacaan semata-mata. Hukum hakam tak tahu, tak mengaji, tak tahu satu hadah, orang ngajar tak ngaji, dia lari. Ada nyakit belaka lah, nyakit. Ada setengah orang dia bagus, dia nak belajar, nak menambahkan ilmu. Sebab bila menjadi imam, tanggungjawab besar. Imam ini bukan kerjaya, imam ini bukan kerja, imam ini adalah bekalan akhirat. Bila kita dilantik menjadi imam, kita sudah tanggungjawab besar. Tak sama dah dengan kita menjadi makmum, tak sama dah kita dengan sembahyang seorang diri. Bila kita jadi imam, kita koholah belajar. Sebab apa? Nak memastikan kita ni menunaikan tanggungjawab akan dibentang di mahsyar. Melainkan kalau orang imam sebagai kerjaya, tidak duli dah akhirat, tu lain cerita lah. Janji dia baca sedap, anak makmum pun tak reti juga anak makmum pun. Dia angkat imam, kerana imam baca sedap molek barunya. 2 kali 5, 5 kali 2 sama-sama jahil. Ada benda lagi tu. Cuma kita gitu je lah. Kalau berdeheng juga, kalau kita nak ikut juga, pakai pandangan kita tak batal. Gitu je lah. Tapi kalau nyatanya berdeheng bila saya biasanya kalau gi mengajar mana-mana tempat, kena ke tu imam seumpama tu, saya tak apa heran mana. Sebab itu ada pandangan tidak batal, terus pulang pada dia lah. Tapi dalam ngajar tu, bila ada kesempatan kita nak kaitkan dengan berdeheng ni, saya akan kaitkan. Lepas tu okey, orang ada hilang berdeheng. Makna apa? Dia tak tahu, dia tak belajar tu. Mana ada hilang berdeheng. Berdeheng tadi je.
Kalau kata penyakit sungguh dia pagi dia berdeheng, tengok lah. Dia boleh tahan out tak sebenarnya. Kan? Ada orang panggil apa? Medu. Faham tak medu? Bukan madu. Madu ada dua. Madu ada dua. Madu orang puan tak marah ada, madu orang puan marah ada. Ni bukan madu ni, medu. Medu apa dia? Apa panggil apa? Angin. Tu medu. Tak? Ada orang dia nyakit dia gitu. Nak kena dia nyakit, terkeras, terkeluar. Tu dia maafkan, tapi wajib kontrol. Wajib kawal. Kalau terkeluar juga baru dia maafkan. Tapi semayang aja lalu dah. Beri salam hilang Dia nak kata mana tu? Tu perangai. Sungguh. Kadang-kadang suti masjid dengar. Start je takbir lalu. Beri salam masa wirid senyap dah tak ada dah tu. Abang apa ni? Memang betul lah kemungkinan dia ada penyakit. Tapi kalau luar semayang tu tak bunyi, maknanya dia boleh kontrol. Tetapi kenapa dalam semayang? Tu kata tu tabiat perangai. Dia puah. Tok Imam baca panjang dia puah. Gitu. Tok Imam baca pendek sudah Tok Imam. Gitu dia. Isyarat supaya Tok Imam jangan baca pendek ke kan. Tu. Tunggu macam-macam. Ni cerita orang tua lah. Tapi kalau ada orang tua tu sebelah, ni orang tua je, orang tua ni sebelah. Mu jangan Mu aku sakit kepala, mu sama orang tua. Tak ada pun dia ni. Dah kawan dia di sebelah marah. Dah bising bosan. Jadi kalau bersama tua ni, kalau ada orang tu sebelah, mu jangan tak ada tak bunyi pun. Yang panggil apa ni? Perangai. Bukan terkeras. Pandangan muktamad batas sembahyang. Jangan suka. Ni benda-benda batas sembahyang ni. Mana apa? Dan kalau terkeras, dimaafkan. Terkeras tu je. Pegang sekara je, pegang je. Terkeras. Kalau sedu, ambil asap kabur, ambil tisu berdahi. Tersedu. Dah bukan gitu. Kalau tersedu, ambil tisu, tepek dahi. Hilanglah tersedu. Dah gini je. Terkeras, tak boleh nak kontrol, dimaafkan. Betul je. Selagi boleh kontrol, wajib kena kontrol. Gitu je. Tak kira lah. Kalau terkeras, dimaafkan. Dia kalau terkeras, kalau tak boleh nak kontrol, bukan tabiat, bukan perangai. Tabiat, perangai kita tak mau pakai. Tu tabiat, perangai kita tak mau pakai. Boleh dah nak kontrol? Boleh, wajib kontrol. Faham tak ni? Tak boleh kontrol, barulah dimaafkan. Faham tak ni? Macam juga orang ni sedawa. Sedawa tu samalah. Itu semua keluar bunyi yang Melaka. Maknanya kalau sedawa tu keluar, yang kita tak nak kontrol, dimaafkan. Pada ni. Sama juga dengan kita menguat. Menguat pastikan jangan ada bunyi menguat topik tu, jangan. Menguat cerita lain. Menguat kita sunat tutup mulut. Kita maklum tu, kita tak mau cerita bab menguat. Bunyi ketika menguat. Tu bunyi ketika menguat. Kan orang panggil menguat topik tu lah. Muni menguat topik ni, tu kena kontrol, jangan bunyi. Yelah luar semaya, mungkin dia rasa nak lawah, pesel perangai dia dah menguat bunyi, dia bunyi. Tapi dah sembahyang kena kontrol. Takut dah sembahyang bunyi juga, menguat tu. Yang boleh kontrol dia bunyi, batal sembahyang. Kan? Taklah sama je. Wa imma batu, wa imma berdeheng, wa imma mana medu ke, mana panggil tadi mana sebut dia? Sedawa ke. Tu kan sedawa tu budak tu sedu. Tu sedu, ada sedu. Jangan tu pun sedu juga.
Sedap kira lah. Apa bunyi sekalipun, kalau terkeras, dimaafkan. Terkeras saja. Selagi boleh kontrol, wajib kita kena kontrol. Tu saja. Tabiat perangai kena ubah. Tu. Tabiat perangai tidak dikira. Termasuk batuk lah. Saya pernah sebut cerita kan. Satu tempat pengajian, pelajarnya ratus-ratus. Jadi masa mengajar kuliah maghrib itu, punyalah batuk budak-budak dia. Akak pertama tak batuk lagi, maghrib akak kedua. Punyalah kokoh batuk. Dah pelajar ni ratus-ratus. Kalau kata 1/4 suku daripada semua pelajar tu batuk seumpama tu, memang bising bangun lah. Tengok seorang-seorang batuk tu macam nak mati dah. Ya. Beri salam je, molek-molek ada segar. Tak ada batuk-batuk. Jadi masa mengajar kuliah maghrib tu, setuhlah batuk. Terkeras dengan sengaja. Sebutlah kalau terkeras, dimaafkan jika kalau sedikit. Kalau sengaja sekali pun batal. Sembahyang isyak senyap, seorang habuk nak batuk. Ada. Maknanya memanglah masa tu musim panas. Bila musim panas ni berabuk, budak ni kalau dia berjalan, kaki dia erek. Ada ni. Bila kaki dia erek, jadi abuk naik, orang belakang tu makan abuk lah budak-budak. Jadi memanglah tekak dia ni berasa tak sedap. Memang kalau you buat batuk, memanglah dengan tekak tak sedap. Tapi orang kata, kalaulah terkeras, dimaafkan. Kalau sengaja buat, batal. Semai isyak, senyap. Tak ada seorang habuk pun batuk. Bunyi pulaknya, bunyi suara tu pula. Orang tu ada buat. Tu buat. Batuk buat, kita boleh kenal. Batuk buat, kita boleh kenal. Batuk terkeras, kita kenal. Orang tu ada pula bunyi orang tu. Budak-budak tak bunyi dah. Ramai orang tu tupang semayang situ, belajar situ. Tapi budak tak bunyi dah bila pesan pada masa kuliah maghrib. Kalau sengaja, batal semayang. Kalau terkeras, tak apa. Tak budak ni sengaja. Budak-budak ni sengaja. Isyak senyap. Lepas tu pun ayat ustaz, seminggu dah budak-budak main gitu. Bunyi je seorang, macam jadi macam katok. Bunyi dia sekor, habis lah. Bunyi dia batuk seorang, habislah puak-puak dia ni. Orang tu kata seminggu dah budak duk main gitu. Tempat dia tu ramai ustaz, tapi tak tegur seorang habuk. Tak tegur. Seminggu dah budak main gitu. Bising bangun. Bosan kita tu nak semayang. Dah. Main kalau pelajar ratus-ratus, kalau suku dah apa. Dah yang buat gitu, bising lah jadinya. Anda panggil ni? Orang panggil perangai, orang panggil. Mana boleh dikawal, boleh dikontrol. Wajib kena kontrol. Kita mazhab Syafi'i, sembahyang kita, pergerakan tidak ada. Diam je. Pergerakan tidak ada. Mazhab lain, dia tak batal gerak banyak kali pun. Kita mazhab Syafi'i, 3 gerak, anggota besar, batal. Turut-turut. Maka kita sembahyang, gerak-gerak kitanya tenang, tidak ada gerak. Bunyi pun tidak ada. Ini mazhab Syafi'i. Gerak tidak ada, bunyi pun tidak ada. Kalau mazhab lain, digerak banyak, bunyi pun banyak. Berarti tak atas. Kita mazhab Syafi'i, gerak tidak ada, tenang je. Tak ada orang semayang macam kena belacang tak panggil. Tak ada. Dia tengok kena belacang. Tak ada, tenang. Ada je semayang, sekejap pegang sini, sekejap pegang sini, sekejap dia pegang janggut. Ada macam tu. Kadang-kadang kalau budak dia akak piah, tengok piah bubur semula. Ada juga. Ada. Ada budak. Tapi budak ni bukan budak umur 7-8 tahun. Budak kalau menengah. Budak kalau menengah, balik dah tahu ke budak tu. Tengok semua akak piah bubur semula. Lepas tu buka sini, betul sini. Lepas tu gini pegang sini, lepas tu main sini. Kata budak ni berkali nyakit kurak barangkali. Dah ajar tu jadi gitu tu. Ada ni. Mana kita mazhab Syafi'i, dalam sembahyang tidak ada gerak, melainkan hak perlu saja. Dan tidak ada bunyi. Tidak ada bunyi. Ni mazhab Syafi'i, kita baru tenang molek sembahyang.
Ni bunyi deheng, bunyi batuk, bunyi macam-macam. Tapi kalau kita di masjid kita di Kota Terengganu ni, secara amal tu memang ada bunyi. Memang ada bunyi. Ada ni. Kalau kata tu imam taklah bila beritahu dia dak berdeheng lah. Tapi dalam ramai makmum ni ada. Ada bunyi berdeheng, ada bunyi buat batuk. Memang kalau secara keseluruhan tu lah, tapi tak ramai ni. Tapi apabila dah orang lain senyap belaka, jadi kalau seorang bunyi tu nyata lah, sebab orang lain dah bunyi. Memang bunyi. Orang lelaki lah. Orang perempuan tak tahulah macam mana. Macam mana orang perempuan biasa? Tak ada orang perempuan senyap je. Oh, bagus lah tu. Ada kau. Tapi orang lelaki memang ada. Dalam ramai-ramai tu memang ada. Mana ni? Yelah, kadang-kadang memanglah kalau kuliah maghrib kita mengajar pun, kadang-kadang orang semayang maghrib tu orang yang berhenti semayang je. Dia bukan nak masuk kelas, dia nak tumpang semayang, ada lah. Macam tu. Isyak pun gitu juga, ada hak bukan hadiri kelas, dia hanya kebetulan nak singgah semayang, ada lah. Tapi memang tak lari. Tak lari. Kalau macam malam ni Masjid Ladang, tak lari, maghrib isyak mesti ada bunyi. Masjid Ladang tu kan, hak malam ni tak lari. Macam semalam Masjid Putih, memang ada. Memang ada. Saya dah jangan sentuh pun kalau benda-benda tu, sebab benda tu khilaf kan, ada ulama tu dah batal. Tapi orang semayang tu bukan orang belajar belaka. Ada orang tu pas semayang je. Macam Masjid Ladang tu maghrib, orang tu pas semayang ramai. Tu kalau disalah masuk dalam, lepas tu mula kereta ini menghalang nak keluar, dia masuk dalam awak benda. Dia tak tahu. Dia kalau orang tahu, orang hanya dalam perjalanan, dia tak akan masuk dalam parking. Sebab masuk dalam tu orang belajar, kata tak akan balik. Kita nak tumpang semayang maghrib je, kita pergi masuk dalam, sedang-sedang ngajar bagi surat nombor ni kereta ni dia. Jadi gitulah. Sebab dia nak tumpang semayang maghrib, dia masuk parking molek. Bila parking molek ni, belakang tak ada orang belok. Yelah, parking penuh, orang hak main kemudian. Hak parking penuh pun tak ada masalah, dia tu orang belajar belaka, tak ada masalah. Maka orang pun belok belakang, orang ni pun belok belakang, biasa je tempat-tempat pengajian. Faham tak ni? Mana-mana masjid sama je. Bila parking penuh, dia orang akan belok. Tapi kalau masuk parking tu hanya nak tumpang semayang maghrib, jadi satu kali lah pulaknya. Dia sepatutnya hanya nak tumpang semayang maghrib, parking lepas daripada orang lah, tak sedut masuk dalam lah. Tapi ada juga orang hak dia tak tahu, hati timbul. Jadi biasa kadang-kadang orang berhenti semayang, tapi memang ada, tak ada lagi. Dan satu masjid tu memang bunyi berdeheng, bunyi buat batuk. Buat batuk, boleh kenal. Buat batuk. Bila di mazhab Syafi'i, gerak tidak ada, bunyi tidak ada. Ni mazhab Syafi'i tu, gerak tidak ada, bunyi tidak ada. Jadi berdeheng-deheng membatalkan semayang atau tertawa, ketawa membatalkan semayang. Melainkan kalau ketawa tu dalam keadaan terkeras. Mana ni? Terkeras. Kita tengah semayang, anak cucu kita buat lawak dia. Yalah, dia main dia pula. Tok ni pula pahingilah, payah lalulah. Tok pahingilah. Cucu pula, bukan cucu buat lawak ketuk pun, cucu dah heran ketuk. Cuma dia buat tu. Dan dia buat tu memang apa tu? Terkeluarlah sikit je. Maaf. Ada ni. Terkeras, dia panggil terkeras. Tapi wajib kontrol. Wajib kawal. Mana kita tutup mulut, terkeluar juga bunyi. Tu dimaafkan. Sebab terkeras. Tapi kena kontrol lah. Lepas dia tu dah nak kontrol, berhenti lah semayangnya. Berhenti lah. Kata ke mana? Dah main lucu sangat, jadi tak ada nak kontrol, lama-lama pakai dak mayang, berhenti ya. Dah. Tu tertawa batal, malaikat terkeras. Atau menangis pun batal, keluar bunyi itulah.
menangis takat keluar air mata, dia bunyi soksek tu kan? Esok teresok-esok, teresok-esok tu, itu membatalkan sembahyang. Walaupun teresok-esok tu kena ingat akhirat sekalipun, wajib kena kontrol, melainkan terkeras dimaafkan jikalau sedikit, terkeras. Tapi nak ceritanya wajib kontrol. Ada pun kalau mazhab lain, mazhab Maliki ke, mazhab Hanafi ke, dan sebahagian pandangan dalam mazhab Syafi'i, kalau menangis kerana ingat akhirat, dimaafkan, tak kata. Pada ni. Dia gitu. Tapi paling pertama mazhab Syafi'i tak boleh. Walaupun kita menangis kerana takut pada hari akhirat sekalipun, dengar ayat Quran yang dibaca oleh imam sekalipun, kalau dia tak kontrol, walaupun agak dia boleh kontrol, maka batal sembahyang. Ingat ke masa budak-budak dulu, dia balik daripada luar, dia ikut jemaah dia lah, jadi cara pakaian dia berbeza lah, orang kira rupa agama lah, dia tu imam, dia semayang menangis, saya menangis. Orang kampung kata bagusnya dia ni, barulah semayang sungguh menangis, padahal batal. Bagus apa? Sebab dia buat tangisan, buat tangisan. Luar semayang, buatlah tangisan tu. Mengaji Al-Quran pun buatlah tangisan tu. Pada ni mengaji Quran serta buat tangisan, itu memang disunatkan. Tu luar semayang. Nah, mana buat tangisan. Akhir-akhirnya kita pun jadi nangis sungguh. Mula-mula tu buat tangisan. Tengah-tengah ngaji Quran ke, tengah berzikir ke, tengah berdoa ke, tengah tafakur ke, tengah berfikir. Lepas tu mari sedih, kita buat tangisan. Ni disunatkan, tapi bukan dalam sembahyang. Dalam sembahyang peraturan lain pula tak boleh buat tangisan dalam sembahyang, batal sembahyang. Tapi orang kampung tak reti, dah mari pesel pelik ni, orang pun bagus, ini baru sembahyang sungguh, menangis dalam sembahyang. Pada dok tu batal awak seumpama tu. Malaikat tangisan yang memang tak boleh kontrol, dimaafkan jikalau sedikit. Kalau boleh kontrol, tak kontrol, batal sembahyang. Walaupun menangis itu kerana takut kepada hari akhirat sekalipun. Atau berhembus dengan mulut atau dengan hidung. Faham? Berhembus dengan mulut atau hidung. Dengan mulut berhembus macam mana? Kalau dengan hidung, tu dengan hidung keluar bunyi, batal sembahyang. Ni kadang-kadang kena jaga ni. Pagi-pagi subuh kan, pagi-pagi subuh, orang yang ada penyakit seduang, resdung, dia mari bersing je sekali, salah kapek itu berabuk. Salah kapek tu berabuk, maka abuk kapek tu masuk dalam hidung dia, bersing je sekali, mulalah nak keluar ingu. Lepas tu dia pun batal sembahyang. Bunyi batal. Hembus melalui mulut ke hidung ke, kita tarik hidung kita, bunyi terhembus, batal belaka. Bunyi boleh zuhir 2 huruf, batal sembahyang. Kau pun bunyi lah kau panggil. Orang ayat apa tu? Apa tu? Tu gerak tu anggota kecil. Tu dah bukan bunyi tu, gerak. Tu gerak. Tu bukan lain pula. Dia kalau buat gerak hidung tu anggota kecil je. Sebab apa nak gerak gitu je? Peganglah serumuk tu. Takkan nak main gerak gitu je. Tangan ada kan? Allah. Dia kalau inguh keluar, ambil kain lalak.
sapu tangan ke, lengang baju ke, baju semayang ke. Baju semayang apa ada kan? Ambil baju. Aku duduk sebelah tak, gelinya. Tak kira lah. Ni. Cuma jangan kita tu batal. Bukan masalah isap, masalah keluar bunyi. Mana ni? Dia yalah, benda pun kadang-kadang bukan ada pun, cuma berasa mana? Rasa macam keluar je. Kalau kita tengok di cermin, tak ada pun, duduk dalam lagi perasaan kita. Tu kadang kita buat tu buat keluar bunyi, batal. Tu je. Zahir dua huruf keluar bunyi itulah, maka batal. Walaupun hanya setakat berhembus dengan mulut orang ni contoh. Kalau dengan hidung ada gitu. Dah bunyi tak apa ni, bunyi ni. Kan biasa kau orang kan. Allah, igaklah semut tu. Igak. Igak dah faham tak? Tangkap. Tangkap semut tu menolak ke dia ni. Dia masuk dalam hidung sungguh, susah hang buluk lagi. Dia amat semut tu. Dia biasa gini, hidung bunyi. Dah gitu. Tu hembus melalui hidung, batal sembahyang. Keluar bunyi belaka tu. Sebab tu kalau orang jenis sedung-seduang ni, dia tak boleh dengar debu-debu, abu-abu kapek, tak boleh dah. Tu kena jaga lah. Kena ada dengan sapu tangan apa semua. Tengok bunyi apa-apa, kok mulut tak boleh, kok hidung tak boleh. Sehingga kan bunyi ni keluar kok jari. Kok jari. Dia orang ni. Ni. Pandai ni. Ni. Bunyi. Keluar bunyi walaupun dengan jari pun batal sembahyang. Tu mazhab Syafi'i. Mana? Tak boleh bunyi apa-apa dalam sembahyang. Tak boleh bunyi apa-apa dalam sembahyang. Ini mazhab Syafi'i lah. Tu kata mazhab Syafi'i kita, sembahyang diam, tak ada gerak-geri ni, tak ada gerak banyak-banyak. Dan dalam mazhab Syafi'i, sembahyang kita pun tak ada bunyi apa-apa. Ni. Tak ada bunyi apa-apa. Tak berdeheng, tak ada apa, tak ada bunyi apa-apa lah. Itu hak mazhab Syafi'i kita. Kalau ada bunyi tu, bukan mazhab Syafi'i lah jadinya. Aku kata tadi lah, dalam sembahyang ramai tak boleh lari daripada mesti akan bunyi. Mana? Mazhab lain kalau bunyi kok belakang kita tak persoal mana. Tapi kalau bunyi berdeheng tu kok depan, kok tu imam tu, jadi orang tak boleh nak tunya sebab orang ikut dia. Nguak pun bunyi kau. Jadi sini contoh berdeheng, tertawa, menangis, berhembus dengan mulut atau hidung. Dalam kitab lain mengerang pun membatalkan sembahyang juga. Melainkan mengerang tadi itu jadi apa ni, jadi terkeras. Dia sembahyang tapi punya sakit sangat, bunyi suara, bunyi aduh ke, bunyi sakit tu dia dah ditahan dah, dia kontrol dah, tapi oleh kerana sampai peringkat sakit tu sangat, terkeluar bunyi aduh tu di mulut contoh, terkeras, dimaafkan. Selagi boleh kontrol, wajib kena kontrol. Ada ni, dia dah main sakit sangat ni, terkeluar juga, tengah semata terkeluar bunyi tu, dimaafkan jikalau terkeras. Jangan sembahyang gitu, bunyi kan kalau sakit ataupun sejuk. Tengah bunyi sejuk, dia kan sejuk bunyi juga tau. Sejuk bunyi juga, sakit bunyi juga, bunyi. Janganlah bunyi tengah sembahyang tu. Jangan bunyi tengah sembahyang. Yelah, main ngebunyi, bunyi macam mengerang lah. Lepas tu kadang-kadang bunyi sejuk bunyi kau. Dia tak mahu bunyi apa-apa.
Tadi hanya terkeras sahaja. Terkeras ni termasuk bercakap pun dimaafkan, kita terdahulu kan. Bercakap batas main, melainkan terkeras. Mana orang latoh, dia tengah semayang, jatuh barang, dia pun latoh lah, terkeluarlah di mulut dia, walaupun benda paling bisa sekali orang keluar, tak kira lah. Makna kalau latoh tu panggil apa tu? Terkeras. Tak atas. Tapi kalau latoh tak boleh. Kalaulah latoh itu berpanjangan, selagi dok kita tepuk belakang, tak berhenti latoh dia, banyak batal. Memang terkeras, macam sebut tadi lah, terkeras dimaafkan jikalau sedikit. Tapi kalau latoh dia panjang, berhenti batal. Sebab apa? Sebab walaupun memang terkeras, dimaafkan jikalau sedikit. Ingat gitu. Bila dia latoh tu main duk lama gitu, berhenti Sebab apa berhenti? Batal dah. Batal dah. Sebab ada orang hanya ni terlancar di lidah, satu perkataan, dua perkataan je. Ada orang tak berhenti. Dari mari latoh tu gok, selagi orang tak gosok, dia tak tepuk belakang dia, tak berhenti mulut dia. Tak berhenti. Tu kadang-kadang orang sekeliling khianat tau. Gitu kalau sekeliling khianat. Nak tengok dia latoh. Dia latoh siang, leloh dia latoh. Dia latoh sampai dia leloh. Orang jakit latoh. Itulah orang tu kadang-kadang sekeliling nak pergi nak pergi khianat ke dia. Makna dalam sembahyang terlancar lidah, sedikit dimaafkan, kalau banyak tidak dimaafkan. Dia sama, hal lain pun sama je. Bercakap ke, batuk ke, berdehem ke, ketawa ke, menangis ke, apa sama sahaja. Kalau terkeras dimaafkan jikalau sedikit. Ni tanda molek dalam kitab ni, berdehem-dehem ni, comel dalam kitab ni. Dan kitab-kitab ni, kitab Hidayatus Sibyang je ni, pertunjuk bagi orang yang baru belajar. Memang ada dia perkara membatalkan sembahyang. Kalau belajar akan jumpa hukum hakam ni. Syarat kita belajar, rukun kita belajar, yang membatalkan sembahyang pun kita belajar. Ke-18-nya memanjang akan rukun yang pendek. Memanjang rukun pendek dengan sengaja. Mana rukun pendek? I'tidal dan duduk antara dua sujud. Berdiri rukun panjang, rokok rukun panjang, sujud rukun panjang, duduk tasyahud akhir rukun panjang. Kalau berdiri sejam pun tak ada apa-apa, baca surah. Rokok sejam pun tak ada apa-apa, sujud sejam pun tak ada apa-apa. Sebab itu rukun panjang. Rukun pendek ada dua, i'tidal dan duduk antara dua sujud. Kita memanjangkan i'tidal, memanjangkan duduk antara sujud lebih daripada hak yang dibenarkan, batal sembahyang. Itu timbul sembahyang tasbih itu. Ada pandangan mengatakan sembahyang tasbih ni merubah hai'ah sembahyang. Batu sembahyang tasbih, pandangan Imam Nawawi tidak ada. Pandangan Imam Ghazali, pandangan mazhab Hanafi, disunatkan sembahyang sunat tasbih. Gitu je lah. Itu sembahyang yang ada khilaf di kalangan ulama. Yang kita dah amal tu, itu pandangan Imam Ghazali, Imam Rafi'i. Dia ada beberapa pandangan imam-imam yang menyatakan sembahyang tasbih disunatkan. Tapi dalam i'tidal tu panjang, dalam duduk antara duduk tu panjang tu, dah memang disuruh gitu, tak apalah dia kata. Mana dikecualikan ketika sembahyang sunat tasbih. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.